Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam program kita, dalam halaqah kita, dalam pertemuan kita, itu tadabbur ringkas daripada surah-surah daripada Al-Quran, ayat-ayat daripada Al-Quran, dan kita akan bincangkan setiap kali pertemuan kita akan bincangkan satu muka surat insya-Allah secara ringkas. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dilindungi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah lama tidak bertemu, tetapi pun begitu alhamdulillah Allah izinkan untuk kita sambung lagi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah terus izinkan untuk kita terus bertemu sampailah sampailah kita selesai memperbincangkan surah An-Nas ni secara ringkas. Tadabbur Quran ni, soal belajar ini memang tidak akan habis sampai bila-bila, tapi sekurang-kurangnya kita cubalah semampu boleh untuk memahami. Kalau tak dapat banyak pun, kita dapat sikit pun, mudah-mudahan dia menjadi bekal kita untuk akhirat kelak, supaya kita dapat amalkan di dunia di akhirat. Okey, tanpa kita melengahkan masa, hari ini kita nak sambung terus. Kalau dalam mushaf kita lihat muka surat 81 daripada surah An-Nisa, kita akan sambung daripada surah ayat 20 hingga ayat 23. Baik, tanpa melengahkan masa, terus saja kita memperbincangkan ayat hari ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wa in aradtumus tibdala zawjim makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Baik, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-20 daripada surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, yang bermaksud, dan jika kamu hendak menggantikan, yakni mengambil isteri yang baru, menggantikan isteri yakni yang lama yang kamu dah ceraikan, sedangkan kamu telah pun memberikan kepada seseorang di antaranya, yakni isteri yang diceraikan itu, harta yang banyak, maka kata Allah SWT, Allah peringatkan, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Patutkah kamu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan yang menyebabkan dosa yang nyata. Jadi Allah SWT berfirman, Allah SWT berfirman, seperti mana kita tahu surah An-Nisa ni membela wanita, golongan-golongan yang lemah. Allah SWT menceritakan mengenai keadilan dalam surah An-Nisa ini. Maka Allah kata, Allah cerita kalau nak bercerai pun, sebab bercerai itulah sesuatu yang yang dibolehkan. Kalau dah tak ada persefahaman, tidak ada penyelesaian lain, maka dia dibolehkan. Bismillah. Maaf tuan-tuan. Maka dia dibolehkan, tetapi janganlah perceraian itu menyebabkan adanya penganiayaan. Jadi apabila kamu dah ceraikan isteri kamu, tapi janganlah kamu menzalimi isteri kamu dengan apa? Dengan meminta balik. Dengan meminta balik barang-barang, hadiah-hadiah atau mahar yang telah diberikan kepada mereka. Itu dia. Jadi Allah kata, Allah bagi hukum kepada suami supaya jangan ambil balik apa yang telah diberikan, terutamanya sebagai mahar, yakni sebagai mas kahwin. Jangan ambil walaupun sedikit, kerana ada lafaz minhu syai'an yang maksud walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi cara paling mudah untuk mereka adalah, kalau nak aniaya orang ni, cara paling mudah ialah dengan ambil balik. Itu aniaya namanya. Sebab Allah kata, atakhudunahu buhtana. Patutkah kamu ambil dengan cara yang tak benar? Sedangkan wa ithman mubina dan menyebabkan dosa yang nyata. Sungguh kamu melakukan dosa, kata Allah SWT, mengambil sesuatu yang bukan hak kamu.
Maka kerana itu jangan ambil mahar isteri dengan zalim. Kalau ambil dengan cara begitu, bermaksud dia telah memburukkan bekas suami, bekas isteri, atau rampas dengan cara yang zalim. Itu adalah satu cara dosa yang nyata. Betul Allah kata, seolah-olah nak bagi tahu tak takut ke kamu kepada dosa ini. Jadi Allah SWT berhujah lagi dalam ayat 21. Ini menariknya. Kenapa tak boleh menzalimi isteri? Kenapa tak boleh ambil mas kahwin ni? Sedangkan sebelum ni kamu yang bagi. Kenapa tak boleh harta kamu kan? Tapi sebenarnya bila kita dah bagi, bukan harta kita dah. Tapi kenapa Allah berhujah kat sini? Kenapa tak boleh? Allah nak bagi manusia ni berfikir supaya ada sense, supaya ada belas kasihan. Allah kata, wa kaifa ta'khudunahu wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhi wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud, dari bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain. Dan mereka isteri-isteri kamu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Gitu dia. Jadi Allah SWT bagi kita sense supaya kita ini berfikir. Macam mana kamu tergamak nak ambil pemberian itu padahal telah berlaku. Kamu telah bergaul, telah ada pergaulan di antara kamu suami isteri dengan mesra sebelum ini. Jadi Allah SWT berfirman, seolah-olah nak bagi tahu, wahai lelaki, gunakan akal kamu ni. Bagaimana kamu nak ambil balik pemberian kamu kepada mereka dahulu. Sedangkan kamu telah bergaul mesra dengan mereka semasa kamu bersuami isteri dahulu. Secara zahir dan batin. Ini sebenarnya peringatan. Kita sepatutnya sebagai lelaki malu untuk melakukan perkara ini, menzalimi orang lain. Terutama bekas isteri yang pernah ada perasaan cinta di antara mereka berdua. Sedangkan kalau tak silap ada hadis, kalau kita orang biasa saja, maknanya bukan ada hubungan suami isteri pun, ada larangan oleh Nabi. Di mana daripada Nabi pernah berkata, siapa yang, minta maaf tuan, kita kena cari dulu. Ada riwayat Abu Bukhari, Allah SWT, Nabi berfirman, laisa lana mathlu sawq allazi ya'udhu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'i. Yang bermaksud kita tidak melakukan perbuatan yang buruk itu, iaitu orang yang meminta semula anugerah, iaitu hibah, mereka samalah seperti anjing yang menelan semula muntah. Itu. Jadi tak boleh bila kita dah bagi barang kepada orang, hibah kepada orang, tiba-tiba kita nak ambil balik. Apatah lagi ni mas kahwin, satu pemberian yang wajib, lagi-lagilah tidak boleh. Wallahu a'lam. Jadi kita kenang balik, Allah suruh kenang balik zaman-zaman ketika senang dulu, ketika gembira dulu. Apabila sudah bersuami isteri, tentu kita layan mereka lain dengan orang lain. Ada benda yang kita buat dengan isteri kita yang kita tak buat dengan orang lain. Kita luangkan banyak masa dengan mereka, kita berkasih mesra dengan mereka. Kita bagi mereka benda yang tidak diberikan kepada orang lain, dan begitu juga mereka juga bagi kepada kita apa yang orang lain tak bagi kepada kita. Ada benda yang kita cerita kepada mereka dan ada yang tidak kita ceritakan kepada mereka, dan memang mereka tak sama macam orang lain, jadi mereka itu sebahagian daripada kita, tempat mengadu. Kita cerita kepada mereka apa yang kita tak cerita kepada orang lain. Dia tahu aib kita, kita tahu aib dia. Jadi mereka tak sama. Mereka tempat kita mengadu, tempat melepaskan resah, perasaan dan sebagainya. Semua itu benda itu kita buat kerana kita telah menikah dengan mereka, dan pernikahan itu sah dengan apa, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah? Sah dengan pemberian mahar. Itu mas kahwin. Oleh kerana itu, mahar itu ternyata telah menjadi hak mutlak si isteri itu. Sebab boleh kita katakan ia adalah bayaran bagi menghalalkan perhubungan itu. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah kata, wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha, dan mereka pula isteri kamu telah pun mengambil perjanjian yang kuat daripada kamu. Sebab apa? Perjanjian ini serius dengan isteri kamu, itu untuk hidup sama selagi nyawa masih ada di badan. Maksudnya perjanjian serius tu, kita telah ada apa antara suami dan isteri adalah perjanjian nikah kahwin.
satu perjanjian yang kuat. Jadi apabila sudah ada perjanjian itu dan sudah ada hubungan suami isteri, ibu bapa pun tak boleh campur tangan dalam perjalanan kehidupan pasangan itu. Jadi perjanjian itu telah termaktub di dalam suami isteri. Sebab tu Allah SWT, Nabi SAW ada bersabda dalam Sahih Muslim, di mana Nabi kata, wastausu bin nisa'i khairan fa innakum akhastumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujuhinna bi kalimatillah. Berwasiatlah kalian dengan kebaikan sehubungan dengan wanita, kerana sungguhnya kalian mengambil, yakni memperistrikan mereka dengan amanah daripada Allah, dan kalian halalkan faraj mereka dengan menyebut kalimah Allah. Maknanya lelaki itu adalah mengambil tanggungjawab untuk jaga wanita itu daripada wali yang asal. Selalunya bapalah. Jadi itu amanah daripada Allah SWT, kata Nabi, menggunakan nama Allah yang telah dilakukan dalam akad nikah. Jadi dalam perjanjian itu, isteri telah dihalalkan farajnya kepada kamu untuk kamu menikmati dia. Jadi kalau perjanjian itu perjanjian yang kukuh, adakah kamu berani nak pecahkan perjanjian itu, wahai para suami? Sedangkan perjanjian itu telah dijalankan dalam majlis nikah, disaksikan oleh ramai kalau zaman sekarang ni dengan masuk dalam internet dan sebagainya. Jadi kamu tak malu dengan Allah SWT. Masa kamu suka, kamu gunakan nama Allah SWT apabila kamu ikut hukum Allah, tetapi apabila kamu tak suka, kamu langgar hukum Allah itu dengan mengambil balik emas kahwin yang telah diberi. Maka orang putih kata, shame on you. Shame on you. Sungguh memalukan. Memalukan kalau seorang lelaki itu buat perkara tersebut. Di sini kita dapat lihat bahawa bagaimana Islam itu benar-benar membela nasib manusia, sama lelaki atau perempuan, terutama golongan lemah daripada ditindas, daripada dizalimi. Okey, baik, kita teruskan. Ringkas kita teruskan. Allah SWT berfirman, ayat 22, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Okey, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihu janganlah kamu nikah, yakni berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperistrikan oleh bapa kamu, kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang dahulu. Sesungguhnya perbuatan itulah suatu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah SWT, serta menjadi seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Di mana kita telah bincangkan sebelum ini, zaman jahilah masyarakat jadikan wanita ini sebagai barang, harta, dan dia itu boleh diwarisi. Bahkan kalau dia ini selalunya orang-orang zaman dulu, orang Arab, dia berkahwin ramai, maka dia mati, dia tinggalkan isteri dia, maka diwarisilah oleh anak-anak dia. Maksudnya anak-anak dia berkahwin dengan ibu tiri dia sendiri. Itu dia. Itu antara dia. Maka itu larangan keras untuk berkahwin dengan emak tiri. Asalkan seorang wanita itu sudah pernah berkahwin dengan ayah kita, maka tak boleh kahwin dengan dia. Sama ada kalau ayah kita sudah mati ke, ayah kita cerai ke, jadi tidak boleh. Itu dia. Wallahu a'lam. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlaku dulu. Jadi yang telah berlaku pada zaman jahiliah, maka itu perkara yang lepas, tetapi jangan teruskan pada zaman setelah kamu jadi Islam. Innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itulah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi seburuk-buruk jalan. Jadi perbuatan menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah sendiri, menurut Islam, menurut Allah SWT, adalah perbuatan yang amat buruk daripada segi akal masyarakat. Kalau kita fikir betul-betul, manusia yang normal akalnya pun takkan buat perkara ini, melainkan dia gila. Sebab ini adalah perbuatan yang dikutuk, dan kita boleh katakan bahawa dia adalah dosa yang besar. Oleh itu, walaupun baru disebut dalam Al-Quran, tapi sememang dia adalah amalan yang buruk. Kalau Allah tak sebut pun, dia sepatutnya dibencikan oleh akal yang sihat, kerana dia melanggar fitrah manusia. Oleh itu sebab itu dalam Quran, apabila digunakan kalimah maqatan, ia menurut penulis tafsir, celik tafsir, dia kata ia merupakan kepada kemarahan Allah yang amat sangat.
Seolah-olah nak bagi tahu Allah marah sangat kepada mereka yang berkahwin dengan ibu tiri dia sendiri. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan suatu dosa yang besar. Wallahu a'lam. Okey, itu lebih kurang yang boleh kita bincangkan dalam ayat 22 ini. InsyaAllah ayat terakhir nak kita bincangkan ialah hukum seterusnya. Setelah Allah jelaskan bahawa apabila dalam ayat yang kita bincangkan hari ini, apabila nak bercerai, nak ganti dengan isteri baru, tak nak dah isteri lama dah bercerai dengan cara baik, jangan ambil balik harta mas kahwin tu, janganlah ambil balik. Sudahlah diceraikan, kemudian ambil pula harta dia, kesian kat dia. Apa yang tinggal kat dia, biarlah harta tu biarlah jadi kenang-kenangan, jangan diambil. Itu sebenarnya Islam ni mementingkan juga sebenarnya, bukan material sahaja, dari segi zahir juga, batin juga, perasaan juga dipentingkan juga kalau kita lihat betul-betul. Jadi ayat 23 ayat seterusnya pula cerita berkenaan jangan kahwin dengan ibu tiri sendiri. Maknanya jangan jadikan perempuan ini sebagai harta warisan. Dia manusia, dia ada perasaan. Jangan dibulak-balikkan begitu sahaja. Dibuatkan seperti barang suka hati nak diwarisi. Tidak boleh begitu. Kemudian ayat 23 ni Allah bagi tahu pula wanita-wanita, sebab dah terlanjur bagi tahu, dah tercerita berkenaan dengan wanita ibu tiri itu dia haram dikahwini. Maka Allah cerita lagi, apa lagi wanita, siapa lagi wanita-wanita yang haram dikahwini. Ini menarik dia. Dilanjutkanlah lagi perbincangan ini. Okey. Jadi ada kalau menurut penafsir cilik tafsir, dia kata ada 13 golongan yang disebut dalam ayat ini. Ayat 23 ni yang diharamkan untuk berkahwin. Ada yang 7 golongan kerana senasab, 2 golongan kerana susuan, dan 4 golongan kerana perkahwinan. Dan selain daripada itu, halal dikahwini dengan cara ijab dan kabul. Wallahu a'lam. Baik. Kita teruskan insya-Allah ayat 23. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, saya akan bacakan sehingga habis ayat 23 ni, panjang. Hurimat alaikum ummahatukum wa banat. Minta maaf. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-23 yang bermaksud, diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikutnya, iaitu ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, iaitu adik-beradik kamu, saudara-saudara bapa kamu, iaitu adik-beradik bapa kamu, saudara-saudara ibu kamu, iaitu adik-beradik ibu kamu, itu mak saudara lah atau bapa saudara, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan adik-beradik saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka, isteri kamu itu, dan kamu telah pun menceraikan mereka, maka tiadalah salah kamu berkahwin dengannya. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri,
yang berasal dari benih kamu dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali untuk menjadi isteri-isteri kamu kecuali yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah pengampun lagi maha mengasihi ini. Baik, kita akan lihat ayat ini satu-satu insya-Allah. Jadi Allah SWT berfirman hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut. Itu siapa? Ibu-ibu kamu. Yang ini emak ke atas termasuk nenek dan moyang. Ini termasuk juga emak tiri, itu isteri ayah kita. Kemudian wabanatukum, anak-anak kamu. Anak ke bawah termasuk cucu, cicit, murid apa semua. Ini semua termasuk juga dalam larangan ini anak yang lahir daripada hubungan ni peluk tafsir, celik tafsir kata termasuk anak yang lahir daripada hubungan zina kita dengan ibunya. Katalah kita telah melakukan hubungan seks dengan seorang wanita dan wanita itu telah lahir anak perempuan tanpa ada hubungan pernikahan, na'udzubillah. Kita tak boleh kahwin dengan anak perempuan itu kerana anak itu adalah anak kita. Jumhur ulama menyimpulkan dalil atas haramnya anak perempuan yang terjadi akibat air mani zina bagi pelakunya berdasarkan keumuman makna firmannya dan anak-anak perempuan An-Nisa ayat 23. Dan menurut penulis tafsir kata memang dalam mazhab Syafi'i membenarkan menikah dengan anak luar nikah sendiri kerana dikira sebagai bukan anak sebenar, bukan anak dari segi syarak. Jadi sedangkan mazhab Hanifah, Ahmad dan Malik mengharamkan perkara ini. Tetapi pun begitu bukan kita nak kritik kepada mazhab Syafi'i, tidak. Tetapi kalau kita ikut akal yang sehat, sebenarnya kalau kita lihat, tidak akan sanggup sebenarnya hendak kahwin dengan anak biologi sendiri sama ada anak luar nikah ataupun tidak. Menyalahi fitrah. Wallahu'alam. Dan wa akhawatukum. Dan saudara-saudara kamu, iaitu adik-beradik perempuan. Termasuk dalam larangan ini adalah berkahwin dengan adik-beradik tiri sama ada sebenarnya bukan adik-beradik tiri tuan-tuan. Saya tak tahu bagaimana dalam DBP, tapi saya sendiri tidak menggunakan perkataan adik-beradik tiri. Sebab adik-beradik tiri ini sebenarnya step sister, step brother. Kalau English step sister, step brother. Kalau adik-beradik separuh kita panggil half brother atau half sister. Jadi saya tidak menggunakan perkataan adik-beradik tiri. Saya menggunakan perkataan saudara-saudara kamu, maksudnya adik-beradik sama ada sesama bapa, sama bapa lain ibu atau sama ibu lain bapa. Saya panggil sebagai half brother atau half sister. Separuh, adik-beradik separuh. Maknanya mungkin satu mak atau satu bapa. Satu mak lain bapa, satu bapa atau satu bapa lain mak, gitulah. Wa ammatukum, dan saudara-saudara bapa kamu. Jadi mak saudara belah ayah. Itu adik-beradik ayah. Wa khalatukum, dan saudara-saudara ibu kamu. Jadi emak saudara belah ibu, itu adik-beradik mak. Wa banatul akhi, dan anak-anak saudara kamu yang lelaki. Jadi anak saudara daripada adik-beradik lelaki. Maknanya anak adik-beradik lelaki lah. Wa banatul ukhti, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, yakni anak saudara daripada adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan kita. Jadi anak-beradik perempuan, anak adik-beradik perempuan kita, anak saudara kita lah, anak menakan kita. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu. Jadi tidak boleh mengahwini ibu susuan, kita menyusu kat dia, kita tak boleh kahwin dengan dia. Itu ibu yang telah menyusu kita semasa kita kecil. Sebagaimana haram mengahwini ibu kandung, maka begitulah juga haram mengahwini ibu susuan. Dan suami kepada ibu susu itu pula menjadi bapa susuan lah, boleh kita katakan. Maksudnya bila dah menyusu dengan ibu tu, automatik dia sendiri tak boleh berkahwin lah dengan suami ibu dia, ibu susuan dia. Wallahu a'lam. Jadi dalam kitab Sahihain Bukhari wa Muslim disebutkan melalui hadis Malik Ibnu Amnas dari Abdullah Ibnu Abu Bakar, Ibnu Muhammad, Ibnu Amr, Ibnu Hazm, dari Amrah bin Abdul Rahman, dari Siti Aisyah Ummul Mukminin, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya penyusuan itu dapat menjadikan mahram sebagaimana mahram kerana kelahiran. Jadi syarat menjadi ibu susuan adalah minum susu sampai 5 kali kenyang kalau mazhab Syafi'i. Ada ulama lain pula berbeza pendapat tentang berapa kalikah bayi itu perlu menyusu sebelum dikira sebagai anak susuan. Ada yang kata asalkan menyusu saja. Ada yang mengatakan 3 kali kenyang. Wallahu a'lam. Ulama lain juga berpendapat tidak dapat menjadikan mahram persusuan yang kurang daripada 5 kali. Kerana berdasarkan kepada hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim melalui Jalul Malik
daripada Abdullah bin Abu Bakar, daripada Urwah, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahawa dahulu termasuk di antara ayat Quran yang diturunkan ialah firman 10 kali persesuaian yang telah dimaklumi dapat menjadikan mahram. Kemudian hal ini dimansuhkan oleh 5 kali persesuaian yang dimaklumi. Lalu Nabi wafat, sedangkan perkara tersebut termasuk bagian daripada Al-Quran yang dibaca. Dan masuk kenyang ni juga dibincangkan juga kata penulis tafsir ni. Maksudnya bukan bukan 5 kali menyusu saja, tetapi semasa anak itu menyusu, dia akan menyusu dan menyusu. Kemudian dia angkat muka dia, berhenti menyusu. Ini sudah dikira satu. Kemudian dia menyusu balik dan berhenti semula, itu dikira kedua. Jadi 5 susu sampai kenyang ini boleh terjadi pada sekali duduk sahaja. Wallahu a'lam. Itu antara pandangan dia lah. Dan seterusnya wa akhawatukum minar radha'ah, dan adik-beradik sesuan kamu. Saudara-saudara sesuan makna adik-beradik sesuan yang sama-sama menyusu dengan ibu yang sama. Jadi itu yang timbul, masalah yang timbul kalau kita tak tahu menahu tentang adik-beradik sesuan. Kerana yang menyusui itu tentulah semasa dia kecil, jadi dia pun tak tahu siapakah ibu susian dia. Masalah timbul jika sudah berkahwin, tiba-tiba ada pula orang kata sebenarnya pasangan itu adalah adik-beradik sesuai. Kalau jadi begitu tentu susah. Susah nanti. Jadi ulama letakkan syarat, kena ada 2 saksi untuk memastikan perkara ini. Tapi kalau kita hendak berjaga-jaga, kalau ada seorang saja yang cakap kita sebenarnya adik-beradik sesuai dengan isteri kita, sebaiknya dia ambil langkah berjaga-jaga. Jadi sebelum kahwin tu kita kena tahulah nasab keturunan, semua kena tahu cerita-cerita dia pernah menyusu dengan orang lain ke tidak, ke kita pernah menyusu dengan orang lain ke tidak. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, siapa lagi yang diharamkan? Allah kata wa ummatu nisaikum, dan ibu-ibu isteri kamu. Jadi pemaharaman menikah dengan siapa? Dengan ibu mentua. Jadi haram walaupun tak mengadakan hubungan kelamin dengan isteri kita pun, maknanya kalau kita dah menikah saja tak boleh dah selepas itu nak mengahwini ibu isteri kita. Walaupun kita dah bercerai dengan isteri pun, kita tak boleh nak ceraikan isteri kita dan kahwin dengan emak dia pula. Walaupun isteri kita dah meninggal pun tetap tak boleh. Walaupun kita tak melakukan hubungan intim dengan isteri, dengan wanita tersebut pun, dia tak boleh dah menikah dengan ibu mentua dia. Wallahu a'lam. Kemudian Allah kata lagi, dan anak-anak tiri yang dalam pemeliharaan kamu dan isteri-isteri yang kamu telah campuri. Jadi tak boleh menikah dengan anak tiri. Ini adalah kerana anak-anak daripada isteri yang dalam pemeliharaan kita, kerana kita telah berkahwin dengan ibu mereka dan kita telah melakukan hubungan kelamin dengan ibu mereka. Itu kamu telah melakukan persetubuhan dengan mereka. Wallahu a'lam. Kalau setakat akad saja, boleh lagi kalau ceraikan dan kahwin dengan anak bekas isteri. Maksudnya kalau kita menikah dengan seorang wanita, setelah itu kita nampak anak dia dan berkenan pula nak menikah, maka kita boleh terus ceraikan dia dan menikah dengan anak dia, asalkan belum lagi melakukan hubungan suami isteri. Wallahu a'lam. Okey. Jadi kita teruskan lagi. Ada banyak lagi perbincangan sebenarnya, tapi kita tak nak lanjutkan sangat. Kita cuma nak ceritakan bagaimana Islam tu menjaga nasab keturunan supaya tidak bercampur, supaya wanita ini dihormati sebagai ibu mentua dan sebagainya, menghormati perasaan juga sebenarnya. Kalau kita dah berkahwin dengan anak, tiba-tiba cerai pula, nak kahwin pula dengan mak mentua pula, mak mentua pun muda juga. Jadi ini menyebabkan rasa macam anak akan rasa macam tak puas hati dan sebagainya. Ini sebenarnya satu perkara yang difikirkan jugalah. Wallahu a'lam. Fa illam takunu, dari sebenarnya menasab keturunan jauh lebih penting, bercampur pula tak tahu cucu kan anak macam susah pula kan. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi kalau kamu belum campuri mereka, maka tiada salah kamu. Jadi kalau tak sentuh lagi mak mereka, masih boleh lagi menikah dengan anak bekas isteri, asalkan kena ceraikan dulu. Wallahu a'lam. Wa halailu abnaikumul ladzina min. Maaf sekali lagi. Wa halailu abnaikumul ladzina min auslabikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tak boleh dan isi-isi anak kamu sendiri yang berasal daripada kamu. Jadi kita tak boleh kahwin dengan bekas menantu. Itu bekas isteri anak lelaki kandung kita. Allah tekankan menantu yang tidak boleh dikahwini adalah isteri atau anak kandung, bin auslabikum. Kalau bekas isteri anak angkat kita, tidak mengapa. Ini penting sebab Nabi Muhammad SAW juga telah berkahwin dengan bekas isteri anak angkat baginda, iaitu Zaid bin Harithah. Jadi apabila baginda kahwin dengan Zainab, bekas isteri Zaid, kuat musyrikin Mekah kutuk baginda kena kahwin dengan menantu sendiri. Tapi Allah tekankan dalam surah Azab ayat 77 bahawa anak angkat bukan anak kandung, tak sama dengan anak kandung. Jadi
Wa an tajma'u bainal ukhtain. Seterusnya Allah kata tak boleh himpunkan dua beradik sekali. Haram himpun adik-beradik. Maksudnya tak boleh kahwin adik-beradik sekali. Sudah kahwin kakak dia nak nikah dengan adik, tak boleh, haram. Sama ada adik-beradik dari keturunan atau kerana mereka adik-beradik susuan. Kalau telah pernah berkahwin dengan dua beradik semasa belum Islam, tak boleh masuk Islam, kena pilih satu saja dan kena ceraikan. Wallahu a'lam. Satu lagi penambahan, tak boleh campur seorang wanita dengan anak saudaranya. Ada kata begitu, tak boleh dengan anak saudara pun tak boleh. Ini berdasarkan hadis. Cara untuk memahaminya katanya, katalah salah seorang daripada mereka itu lelaki, tentu salah seorang tidak dapat kahwin dengan salah satunya. Seorang lelaki tak boleh kahwin dengan emak saudara dia. Wallahu a'lam. Itu antara dah pandangan yang diambil daripada tafsir celik-tafsir.net. Illa ma qad salaf, kecuali telah berlaku pada masa lalu. Jadi perbuatan dosa di atas kalau pernah dilakukan pada zaman jahiliah, maka dia dimaafkan kerana hukum belum tertegak lagi. Cuma jangan diteruskan lagi. Jangan buat lagi. Kalau kita ada perkahwinan termasuk senayan di atas, perkahwinan itu hendaklah ditamatkan. Jadi ringkasan bagi ayat ini, siapakah yang tak boleh dikahwini? Pertama, ibu. Kedua, anak. Ketiga, adik-beradik. Keempat, makcik sebelah bapa. Kelima, makcik sebelah ibu. Keenam, anak saudara sebelah adik-beradik lelaki. Ketujuh, anak saudara sebelah adik-beradik perempuan. 8, ibu susuan. 9, adik-beradik susuan. 10, ibu mentua. 11, anak tiri. 12, bekas menantu. 13, menghimpunkan adik-beradik. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Ini Allah Maha Pengampun, segala kesalahan yang dilakukan sebelum Islam dimaafkan. Siapa yang antara yang diharam sementara itu adalah antara haram sementara itu ialah adik-beradik tadilah. Adik-beradik tadi kita dah kahwin kakak dia. Kalau kakak dia meninggal, kemudian barulah boleh kahwin pula ataupun diceraikan, barulah boleh kahwin dengan adik dia, adik perempuan dia. Kata tak boleh sekali. Wallahu a'lam. Baik, saya rasa cukup dulu setakat ini perbincangan kita secara ringkas-ringkas. Di sini kita lihat bahawa Islam ni dia ada peraturan dia. Antara peraturan-peraturan dia adalah kalau kita bercerai, kalau ada orang lelaki tu bercerai, jangan ambil balik mas kahwin. Kalau tak ada apa bercerai, cara baik elok-elok je, jangan lah. Dia tak buat apa salah pun, cuma kita mungkin tak ada perasaan kita dengan dia, tak boleh nak berdua sekali dah. Jadi maka berceraikan, tapi jangan ambil balik mas kahwin. Dan jangan kahwini dengan jangan jadikan perempuan ni sebagai harta warisan, kahwin pula warisi pula isteri arwah bapa kita, tak boleh. Dan juga kemudian Allah bagi tahulah beberapa orang yang tidak boleh dinikahi, sama ada kerana nasab keturunan ataupun kerana sesuan ataupun secara kekal atau secara sementara sahaja. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita ikut hukum hakam Allah SWT ni, maka dapat dijagalah nasab keturunan dan dapat dijagalah juga keharmonian dalam keluarga itu. Sebab nak melahirkan masyarakat yang baik adalah perlu kepada harmoninya keluarga itu dulu. Kalau kita menindas wanita, maka tentu saja lagi orang-orang yang ada kena mengena dengan kita kita tindas, apatah lagi dengan orang yang tidak ada keturunan kita, lagilah kita tindas. Jadi Allah Islam ajar. Sebab tu Nabi kata Nabi itu yang terbaik dalam kalangan dia dan dia lah paling baik dengan keluarga dia. Maka itulah yang kita perlu pegang kalau kita benar-benar kita ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu bukan berkahwin lebih daripada satu saja, tapi sunnah Nabi SAW itu adalah berlaku baik kepada ahli keluarga. Dan walaupun telah tidak ada perasaan dengan orang lain pun, walaupun kita tak ada perasaan dengan dia pun, kita tetap kena berlaku baik. Sebab jangan lupa, dan awal-awal kita ni sebenarnya asalnya kita ni daripada daripada moyang yang satu, bapa dan ibu yang satu, iaitu Adam dan isteri dia yang dikatakan namanya Hawa. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu. Sebelum itu saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah tersilap. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Dan kalau ada salah silap tu, tuan-tuan jangan ikut dah, ambil saja mana yang betul. Kadang-kadang tersasul ke apa, tuan-tuan puan-puan ambil yang betul saja. Dan tuan-tuan jika rasa perkongsian kita ada manfaat, jangan lupa subscribe channel kita, channel YouTube kita Al-Biqah Training Center. Jangan lupa share, like, dan mudah-mudahan Allah rahmatilah kita semua, mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi daripada pertemuan yang berikutnya. Tuan-tuan doa, perempuan doa supaya kita boleh teruskan kalau boleh dengan lebih keraplah dalam untuk kita membincangkan ayat-ayat daripada Quran ini secara ringkas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah.